أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. Para pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat lagi bangun pagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga tuan-tuan juga dan juga saya sekeluarga sihat walafiat insya-Allah, dan Allah panjangkan umur kita semua, dapat kita menyambut ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak yang akan tiba beberapa hari daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian insya-Allah taala. Tajuk kuliah subuh saya pada pagi ini sambungan daripada kitab Al-Alamul Akhir, alam yang terakhir yang akan kita pergi. Tajuknya ialah bab asy-syafa'ah ataupun pertolongan. Di saat kita berada dalam kesusahan, kita perlukan kepada pertolongan. Apabila berkumpulnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, panjangnya mereka berkumpul di sana, banyaknya bertemu dengan kesusahan, dan manusia akan menangis kerana tidak tahan dengan kesusahan itu. Dan orang-orang yang yakin mereka rugi, mereka sudah menyesal dan mereka bimbang segala-galanya. Di saat itulah kawan-kawan sekalian, kita perlukan kepada pertolongan. Pada hari akhirat kelak, orang ramai akan mencari siapakah yang akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Raja yang Maha Agung, yang berkuasa penuh yang berkuasa pada di dunia dan juga di akhirat. Memohon syafaat pertolongan supaya dimulakan hisab mereka, supaya diberikan buku amalan mereka selepas menunggu begitu lama. Tuan-tuan kira hari ini kita menunggu untuk merdeka daripada PKP baru lebih kurang dalam sebulan lebih. Lebih kurang dalam sebulan lebih. Tetapi cuba tuan-tuan bayang hari yang begitu panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang qadarnya 50,000 tahun. Ada sebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 1,000 sanah, pada hari yang qadarnya 1000 tahun.
bertahun-tahun maknanya, bukan qadarnya 50,000 atau 100,000. Kata ulama tafsir, bertahun-tahun lamanya panjang masa menunggu. Maka mereka mencarilah orang yang boleh memberikan pertolongan kepada mereka pada hari akhirat kelak. Lalu kawan-kawanku yang dikasihi sekalian, mereka mencari para nabi alaihi mussalatu wassalam, minta supaya dimulakan akan syafaat ini. Apabila dimulakan syafaat ini, barulah boleh dimulakan akan perjalanan hisab dan sebagainya. Kita semua tahu keadaan pada hari kiamat kelak. Manusia akan mencari para nabi alaihi mussalatu wassalam. Inilah orang yang paling mulia di hari akhirat dan akan memulakan untuk memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Sebab itulah kita hidup di atas dunia ini, kita hendaklah berbaik dengan para nabi alaihi mussalatu wassalam. Kita kena ikuti ajaran para nabi alaihi mussalatu wassalam. Dalam satu hadis disebutkan riwayatnya, manusia mencari siapakah yang boleh beri pertolongan kepada mereka. Lalu mereka mencari Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Adam berkata, kamu pergi carilah Nabi selepas daripadaku. Kamu pergi carilah setiap-tiap daripada Nabi ni kawan-kawan semua memohon uzur daripada memberikan syafaat di permulaan. Kerana syafaat di permulaan ini di saat dikumpulkan semua manusia di satu tempat sahaja, maka manusia ni mencari nabi-nabi untuk membebaskan mereka, melepaskan diri mereka daripada segala kerumitan dan kesusahan yang tidak tertanggung. Dia minta dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala selesaikan kes-kes yang berlaku di kalangan mereka. Lalu sebahagiannya berkata, ala tarawna ma antum fih wa ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi abukum Adam. Pada saat itu sahabat-sahabat sekalian, manusia berkata, bagaimana kita nak buat ini? Apa yang boleh kita buat? Tidakkah kita kena cari siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ini? Fayaqulu ba'dun nas, lalu berkata setengahnya, dia kata, pergilah kamu kepada datuk kamu, pergi kamu kepada tukmu hak asal, itu abukum Adam alaihi salam. Pergilah kamu kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini suasana dulu. Lepas ni kita bincang bab syafaat. Fayatuna Adam, lalu mereka bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Fayaqulu ya Adamu anta abul bashar. Mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapa kepada segala makhluk. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menjadikan Nabi Adam itu, kamu ni wahai Adam, dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dia tiupkan padamu daripada ruhnya. Wa amara al malaikata fasajadu lak, Allah Taala telah suruh malaikat sujud kepadamu wahai Adam. Kamu mempunyai kelebihan yang banyak wahai Adam, maka berilah pertolongan kepada kami, anak cucu kamu ini. Fashfa' lana ila rabbik, kamu berilah pertolongan kepada kami yang wahai Adam, dengan kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kamu lihat bagaimana anak cucu kamu pada hari ini wahai Adam? Ala tara ma qad balagna, tidakkah kamu melihat bagaimana keadaan kami? Fayaqulu Adamu alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam berkata, inna rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah walan yaghdaba ba'dahu mithlah wa innahu nahani 'anil syajarati fa'asaitu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Lalu Nabi Adam alaihi salam berkata, Tuhan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini
Dia marah di mana dia tidak pernah marah sebelum ni dan tidak akan marah lagi selepas daripada ni seperti mana dia marah pada hari ni. Dan kamu pun tahulah rekod aku, kata Nabi Adam, wa innahu nahani 'anis syajarah. Dia telah lari aku daripada menghampiri satu pokok dalam syurga dulu seperti yang kamu telah tahu. Fa asaitu, tapi aku pergi makan juga buah daripada pokok ni. Aku lawan Allah Subhanahu wa taala, aku buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam berkata, nafsi nafsi nafsi, diriku 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 sahaja. Idhabu ila ghairi, pergilah kamu sekalian mencari nabi yang lain daripadaku. Idhabu ila Nuhin, pergilah kamu kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ni tuan-tuan selenda kata orang. Tak berani nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan perbicaraan di mahkamah Allah pada hari kiamat itu. Ini suasana di padang mahsyar, ya. Di sinilah kita perlukan kepada pertolongan. Fayatuna Nuhan fayaquluna. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta abur rusuli ila ahlil ard. Engkaulah nabi yang pertama kepada seluruh penduduk bumi ini. Wasammakallahu abdan syakuran. Wahai Nuh, tidakkah Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada kamu? Allah Subhanahu wa taala sifatkan kamu, wahai Nuh alaihi salam, sebagai seorang hamba yang bersyukur, abdan syakuran. Fashfa' lana ila rabbik. Maka wahai Nuh, tolonglah kami mendapatkan syafaat daripada Tuhan. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kamu tengok, wahai Nuh, bagaimana keadaan kami pada hari ini? Ala tara ila ma qad balagna. Tidakkah kamu lihat, wahai Nabi Nuh, keadaan kami pada hari ini? Fayaqulu Nuhun, lalu Nabi Nuh alaihi salam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Nabi Nuh AS kata, sesungguhnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala marah teramat sangat. Tidak ada satu pun, tidak ada, dia marah teramat sangat yang tak pernah dia marah seperti ini dan tidak akan marah lagi selepas daripada ni seperti hari ini. Teramat backing, teramat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh kata, wa innahu kadat li da'watun ala qaumi. Nafsi, 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 nafsi. Nabi Nuh alaihi salam kata, sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bencanakan kaumku yang lawan aku. Maka hari ini doa itu sudah tidak ada denganku, maka diriku sahaja. Pergilah cari nabi yang lain, dan pergilah kamu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam satu hadis, kawan-kawan, disebutkan satu hadis berbunyi, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi-nabi ini ada doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi-nabi ini telah pun gunakan doa ini semasa di alam dunia, ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah menyimpan doaku ini untuk aku gunakan pada hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati, syafaat untukku. Maknanya, kawan-kawan, nabi yang lain itu mereka telah gunakan akan doa mereka. Sebab tu Nabi Nuh kata, aku telah doakan kepada Allah untuk kaumku itu. Pergilah kamu cari nabi yang lain, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayatuna Ibrahim fayaqulu ya Ibrahim. Lalu orang ramai mencari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka berkata, ya Ibrahim, anta nabiyullah,
wahai Ibrahim, kamu ini Nabi Allah, wa khaliluhu min ahlil ardi, kamu ini kekasih Allah Subhanahu wa taala di kalangan penduduk bumi, dengan kelebihan yang kamu ada sebagai seorang nabi wahai Ibrahim alaihi salam, dan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, fashfa' lana ila rabbik, maka tolonglah berikan syafaat kepada kami di hadapan Tuhan ya Nabi Ibrahim. Tengoklah keadaan kami ini, tengoklah bagaimana deritanya kami ini. Fayaqulu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Nabi Ibrahim kata, kamu tengok pada hari ini Allah Subhanahu wa taala marah teramat sangat, yang dia tidak pernah marah sebelum ni dan tidak akan marah lagi selepas daripada ni, seperti mana yang dia marah pada hari ini. Nabi Ibrahim kata, dia pun sebutlah akan kelemahan dia. Pergilah cari nabi yang lain, pergi cari Nabi Allah Musa alaihi salam. Fayatuna Musa, lalu mereka mencari Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka berkata, wahai Nabi Musa, engkau ni pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah pilih kamu menjadi seorang nabi. Kelebihan kamu di dunia dahulu, Allah Subhanahu wa taala telah bercakap dengan kamu. Nabi Allah Musa ni kelebihannya, Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Ishfa' lana ila rabbik, maka syafaatkanlah kami kepada kami wahai Nabi Allah Musa, tolonglah kami, tengoklah keadaan kami ini. Maka Nabi Musa jawab jawapan yang sama. Kata, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah teramat sangat, yang dia tidak marah lagi sebelum ni dan selepas ini. Pergilah kamu cari nabi yang lain. Aku juga ada kesalahanku. Kamu ingatkan kesalahanku. Wa inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha. Aku ini telah membunuh satu jiwa yang tidak diperintahkan oleh Allah semasa hidup dunia dahulu. Kita tahu cerita golongan Bani Israel bertumbuk dengan puak-puak Qibti. Nabi Musa nak pergi pelera orang balas dua orang ni. Fawakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa alaihi salam tumbuk orang ni, faqada alaih, maka jatuh ia, matilah ia. Aku ada buat salah dengan Allah. Satu kesalahan yang dia buat, dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kita yang buat salah tiap-tiap hari? Izhabu ila ghairi, izhabu ila Isa. Mereka berkata, pergi carilah nabi yang lain. Pergi cari Nabi Allah Isa alaihi salam. Fayatuna Isa alaihi salam fayaqulun. Mereka pergi jumpa Nabi Allah Isa alaihi salam dan mereka berkata, ya Isa, wahai Isa, anta Rasulullah, kamu ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu melalui ibu kamu Maryam alaihas salam. Allah Taala tiupkan padanya ruh kamu. Kamu telah bercakap, kamu ni istimewa dia wahai Isa, kamu telah bercakap semasa kamu dalam buayan lagi. Maka syafaatkanlah kepada kami ya Allah, wahai Nabi Allah Isa alaihi salam. Fayaqulu lahum Isa, Nabi Allah Isa alaihi salam berkata, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah wa lam yadhkur dhanban. Nabi Isa dia tak sebut apa-apa kesalahan dia. Cuma dia kata pergi cari nabi yang lain. Izhabu ila Muhammadin, pergilah cari akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, pada masa tu fayatuni, Nabi kita sebut dalam hadis, Nabi kata fayatuni, mereka semua datang bertemu denganku. Fayaquluna, lalu manusia ramai ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkaulah Rasulullah, wa khatamun nabiyyin, engkaulah penutup segala nabi-nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan apa yang telah lepas dari dosa kamu dan juga apa yang akan datang. Fashfa' lana ila rabbik, maka syafaatkanlah kepada kami wahai Allah, wahai Nabi, kepada di hadapan Tuhan kamu. Tengoklah akan keadaan kami ini. Fa aqumu fa aqifu tahtal arsy. Maka Nabi kata, aku pun bangunlah
dan aku berdiri di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Bila aku berdiri di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, fa aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jalla, maka aku pun tunduk sujud kepada Tuhanku azza wa jalla. Thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan untukku dan aku puji Allah Subhanahu wa taala akan pujian-pujian yang sudah pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Lalu aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang sebelum ni aku tak pernah memuji seperti mana aku puji Allah pada hari ini. Fayuqalu ya Muhammad, maka Tuhan kata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu, wasal tu'ta, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kamu, washfa' tu syafa', dan berilah akan syafaat, dan minta syafaat maka berilah syafaat wahai Muhammad. Fa'aqul, lalu aku berkata, ya Rabbi ummati ummati, aku berkata, wahai Tuhanku, umatku umatku, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, umatku umatku. Fayaqulu ya Muhammad, lalu Tuhan berkata, wahai Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aymani min abwabil jannah, masuklah di kalangan umat kamu itu orang yang tidak dikenakan hisab dari pintu kanan daripada pintu syurga. Wahum syuraka'un nasi fima siwahu min abwabin summa yafsilullahu al-qada' bainan nas. Kemudian tuan-tuan sekalian, barulah berlakunya hukuman di antara manusia pada hari yang tersebut. Hadis ini menunjukkan pada kita semua akan bagaimana keadaan huru-hara yang berlaku pada hari kiamat, sehingga manusia mencari semua nabi-nabi, bermula daripada mencari Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian mencari Nabi Allah Nuh alaihi salam, kemudian mencari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kemudian mencari Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa suruh cari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kawan-kawan harus ingat bahawasanya daripada hadis yang kita baca ini, untuk memulakan perbicaraan, semua nabi-nabi berlepas tangan untuk diri masing-masing sahaja, kecuali setelah daripada ianya dimulakan perbicaraan atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi kita kata dalam satu hadis, Nabi kata, ana sayyidu wuldi Adam wala fakhra, aku ini penghulu kepada segala anak Adam, tapi aku tidak berbangga. Disebutkan di sini bahawa dia adalah penghulu kepada semua anak-anak Adam. Jadi kita kena perbanyakkanlah patuh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni selamat di dunia dan kita juga selamat di hari akhirat nanti. Jadi kawan-kawan, dalam keadaan huru-hara di padang mahsyar yang berlaku inilah kita perlu kepada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan kita ialah, apa dia syafaat? Syafaat maknanya, kalau nombor, ada nombor ganjil, itu witir. Ada nombor genap, syafa'a yashfa'u syafa'atan, asalnya daripada perkataan asyafa'u, iaitu kita gabungkan satu kepada satu yang lain. Jadi kita gabung yang ni kepada satu yang lain, yang ni, maka dinamakan sebagai syafaat. Syafaat ini ialah su'alul khairi lil ghairi, yakni kita mohon kepada Allah, syafaat kita pohon kebaikan untuk orang lain. Nah, kenapa nama dia syafaat? Kerana seseorang itu asalnya dia keseorangan dalam memohon akan keperluannya, kemudian digabungkan kepadanya, jadilah ia bergabung. Jadi dua.
Bila kita daripada satu kita menjadi dua, maka itu dinamakan syafaat. Jadi kita cari Nabi, maka Nabilah akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan perbicaraan. Jadilah kawan-kawan sekalian sebagai pemberi syafaat. Jadi kita sebutkan di sini bahawa di hari akhirat, di saat yang begitu susah, saat yang begitu merumitkan, kita perlu mendapat pertolongan. Siapa nak tolong kita? Sudah pastilah orang yang paling mulia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Siapa mereka, sahabat-sahabat sekalian? Mereka ialah para nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian nak mendapatkan syafaat ini kena cukup syaratnya. Kita ni nak mendapat syafaat, mestilah kita kena cukup syaratnya. Apa dia syaratnya? Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran akan dua syarat yang mesti ada kepada orang yang untuk mendapatkan syafaat ini. Barulah syafaat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ini bermanfaat untuk yang diberikan syafaat tadi. Apa dia dua syarat? Syarat pertama syafaat ini ialah iznullah Ta'ala, keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada pemberi syafaat. Bi yashfa'a, bahawa kita boleh beri syafaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan Nabi, kamu boleh bagi syafaat, contohnya begitu, barulah diberikan syafaat. Sama ada ia para nabi atau ia para syuhada ataupun ia malaikat dan sebagainya, nak bagi syafaat mestilah kena mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu ta'ala wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azina lah. Dan tidak ada siapa yang boleh beri syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa liman azina lahu, kecuali orang yang sudah pun diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah mereka berhak untuk memberi syafaat kepada Nabi, kepada seluruh umat manusia. Syarat pertama hendaklah memberikan syafaat. Yang kedua ialah syarat yang kedua. Ini syarat pertama, si pemberi syafaat diberi izin oleh Allah. Yang kedua ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang nak diberikan syafaat tadi. Bi ayyakuna asiyan maksiatan duna syirki. Contohlah kita kata memang dia buat maksiat pada Allah, si nak beri syafaat, yang nak kena terima syafaat ni, memang dia ada buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak buat maksiat dalam bentuk syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sekiranya orang yang meminta syafaat tadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima daripadanya akan permohonan itu. Dia minta dengan Nabi untuk dapat syafaat, tapi dia kafir dengan Nabi, dia kafir dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan mendapat syafaat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni, la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menafikan hak si kafir mendapat syafaat ini. Faqala ta'ala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada apa-apa manfaat untuk orang-orang kafir itu syafaat daripada orang yang memberikan syafaat. Wa qauluhu ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Dan tidak memiliki apa-apa syafaat kecuali daripada orang yang sudah pun mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah ucapan syahadah alla ilaha illallah. Ucapan syahadah alla ilaha illallah. Ada ulama tafsirkan perjanjian di sini dengan makna as-salah, yakni al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Hadis riwayat Imam Ahmad, bahawa perjanjian di antara kami dengan mereka itu ialah sembahyang. Faman tarakaha, siapa tinggal sembahyang, faqad kafara, dia telah menjadi kafir.
Nah, ini satu masalah lain. Maknanya kalaulah kita kata meninggalkan sembahyang, dia tinggal sembahyang dengan sengaja, dia hukumnya berdosa besar. Tetapi sekiranya dia engkar kewajipan sembahyang, maka hukumnya dia menjadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi si kafir ini tidak ada ikatan perjanjian di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak akan diterima untuk diberikan syafaat kepada mereka. Jadi kawan-kawan sekalian, kita kena faham, untuk mendapat syafaat ini dia ada dua syarat. Syarat pertama, Allah Taala izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Wahai Nabi, ni izin, aku izinkan kamu beri syafaat. Wahai orang yang mati syahid, aku izinkan kamu untuk beri syafaat. Wahai malaikat, aku izinkan kamu untuk beri syafaat. Ini semua baru boleh bagi syafaat. Syarat yang keduanya ialah hendaklah keredaan itu Allah Ta'ala redha kepada si penerima. Orang ni dia boleh dapat syafaat, orang ni boleh dapat syafaat, orang ni boleh dapat syafaat, baru boleh. Kalau orang ni kafir pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak untuk mendapat syafaat daripada Allah. Adapun orang yang melakukan dosa besar juga berhak mendapatkan syafaat daripada Allah, daripada orang yang melakukan dosa besar juga akan mendapat syafaat. Cuma bila ini hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah, dikata apa? Nabi sebut syafaati li ahlil kabairi min ummati. Dia kata syafaatku untuk yang melakukan dosa besar juga di kalangan umatku. Maknanya orang yang buat dosa besar dalam hidup dia di alam dunia juga, dia berhak untuk mendapat syafaat. Cuma bila adakah dia bermula di padang mahsyar ataupun setelah dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab syafaat ni banyak kawan-kawan. Syafaat pemula berbicara, ada sejenis syafaat tu dalam neraka dah, masuk neraka dah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat, barulah dia mendapat syafaat setelah dia masuk neraka dah pun ada. Boleh jadi yang mana satu, Allahu tabaraka wa taala a'lam. Allah Taala gabungkan dua syarat ini, pemberi syafaat dan penerima syafaat. Saya ulangi balik, pemberi mesti mendapat izin daripada Allah, dan penerima itu adalah orang yang diizinkan oleh Allah untuk menerimanya. Syaratnya tidak kufur pada Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Yauma idzin, pada hari kiamat, la tanfa'u syafa'ah, tidak ada apa-apa manfaat dari syafaat itu, illa man adzina lahur rahman, melainkan daripada orang yang sudah pun diizinkan oleh Allah, yakni Tuhan izin pada pemberi syafaat untuk bagi syafaat, wa radiya lahu qawla, Allah Taala redha dengan perkataannya bahawa orang ini berhak mendapat syafaat, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syafaat ini punca kuasanya mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala akan syafaat semuanya itu. Milik Allah Subhanahu wa taala akan syafaat semuanya itu. Maknanya kawan-kawanku yang dikasihi semua, syafaat ini kita perlu, tapi kena penuhkan akan dua syarat itu. Kemudian yang ketiganya, ahammiyatus syafa'ah, kepentingan untuk mendapatkan syafaat. Apa sangat kita perlu kepada syafaat ini? Kenapa perlunya kita kepada syafaat ini, kawan-kawan sekalian? Kita perlu pertolongan ini, kita perlu pertolongan ini, mendapatkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, satu perkara yang amat perlu di saat kita berada dalam suasana kesusahan yang teramat sangat. Pemberi syafaat ini pula mendapat kemuliaan yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Penerima syafaat ini pula mendapat kejayaan dan kebahagiaan pada hari akhirat mereka. Bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khayyarahu Allah taala baina an yudkhila nisfa ummatihi al-jannah wa baina syafa'ah. Diberikan pilihan ialah di antara nabi kita ni memasukkan sebahagian umatnya dalam syurga dan di antara syafaah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, dalam satu hadis disebutkan, atadruna ma khayyarani rabbi al-laila, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu khayyarani baina an yudkhila nisfa ummatil jannah, baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Qulna ya Rasulullah ud'u Allah ay yaj'alana min ahliha, qala hiya likulli muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kamu nak memasukkan sebahagian umatmu, 50% umatmu wahai Muhammad masuk syurga terus, ataupun kamu nak pilih syafaat? Pilih mana yang kamu nak. Fakhtara syafa'ah, maka dipilih ia akan syafaat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, atadruna ma khayyarani rabbil lailah, tahukah kamu sahabatku sekalian, apakah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku semalam? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat dengan penuh adab berkata, hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sahaja maha mengetahui. Qala fa innahu khayyarani. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beri pilihan kepadaku, baina an yadkhula, dari supaya Allah beri pilihan padaku dua perkara. Pertama, separuh umatku masuk syurga, dan syafaat. Antara dua ni wahai Muhammad, nak pilih hak mana? Mu nak pilih 50% umatmu boleh syurga secara automatik, ataupun kamu nak pilih dapatkan syafaat? Fakhtartu syafa'ata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak pilih syafaat. Kata Nabi, bila Allah bagi Nabi pilih antara dua, bagi syafaat ataupun bagi kuota 50% masuk syurga, maka Nabi kata, aku pilih beri syafaat. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya kami digolongkan di kalangan orang yang layak mendapat syafaat. Qala, kata Nabi, asy-syafa'atu hiya likulli muslimin. Syafaat itu bagi setiap daripada orang Islam. Maksud di sini ialah, kalau Nabi kita terima kuota 50%, hanya 50% ini saja akan dapat syurga. Tetapi Nabi kita pilih syafaat, pilih pertolongan, kerana pertolongan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa taala, juga Ibnu Majah rahimahullah, dia kata apa? Hiya likulli muslim. Nabi kata syafaat ini untuk semua orang Islam. Kalau Nabi kita pilih kuota hanya 50%, separuh umat Nabi boleh syurga, separuh yang lain tidak. Tetapi kalau Nabi pilih syafaat, maka Nabi kata semua umatku. Hiya syafaat tadi, hiya tu balik pada syafaat. Syafaat ini likulli muslim, untuk semua orang Islam. Berarti orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan mendapat syafaat apabila pergi ke alam akhirat nanti. Cuma syafaat ini dia banyak jenis. InsyaAllah tuan-tuan akan faham apakah jenis-jenis syafaat tadi, bagaimana syafaat pertamanya, syafaat yang keduanya, jenis syafaat, siapa dia akan beri syafaat. Semua sekali ni kawan-kawan semua, ada lebih kurang 9 jenis pemberi syafaat-syafaat ini. InsyaAllah kita akan baca dalam kuliah kita pada besok pagi. Sebab apa kawan-kawan sekalian? Sebab kalau nak bincang anwa apa ni, kita nak bincang berkenaan dengan pemberi syafaat, jenis-jenis syafaat ni tajuk dia panjang, perlu kepada huraian. Kalau baca hari ni pun tidak habis, kita akan sambung pada pagi esok insya-Allah. Cumanya syafaat ini ada dua jenis. Syafaat ini, syafaat pertama, syafaat yang diterima. Macam mana?
syafaat yang tetap dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk nabi-nabi, daripada untuk para malaikat, untuk para syuhada, orang yang beriman. Ini semua syafaat yang diterima. Ada pun jenis syafaat yang kedua, syafaat yang tidak diterima. Ini kita bimbang. Jadi kita ni tuan-tuan, ada syafaat yang lampu hijau, ada syafaat yang lampu merah. Kita nak syafaat yang lampu hijau ini. Bila kita boleh syafaat lampu hijau ini, kita dapat beri pula pertolongan pada orang lain. Setelah kita diberi syafaat untuk diri kita, ada istimewanya. Ada beberapa kumpulan manusia yang mendapat istimewa memberikan syafaat pula pada orang lain pada hari kiamat. Siapakah mereka? Kita akan tengok dalam kuliah-kuliah kita nanti, insya-Allah taala, siapakah golongan yang akan memberikan syafaat ini dan berapa jenis syafaat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semua untuk kita menikmati akan syafaat ini, insya-Allah taala. Bab ni tuan-tuan sekalian mungkin sampai 2-3 pagi kuliah baru kita habis bab syafaat yang panjang ini. Dan insya-Allah sekali dengan orang-orang yang akan memberikan syafaat. Siapakah kita akan boleh tumpang mereka pada hari akhirat kelak? Cukup menarik tuan-tuan sekalian. Perbincangan bab syafaat ini perbincangan yang cukup menarik, cukup besar sekali. Kerana apa? Kerana ini melibatkan orang yang perlu kita buat baik dengan mereka di dunia, supaya kita boleh mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka pada hari akhirat kelak. Saya sebutkanlah satu dua sebagai sebutan sahaja, kemudian kita akan bahas nanti insya-Allah taala. Orang yang beri syafaat kepada kita ni selain daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam ialah para malaikat. Para malaikat juga memberi syafaat pada kita. Orang yang mati syahid, para syuhada. Kemudian orang-orang yang salihin, rijalun salihun, orang-orang yang salih. Kemudian Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Kemudian orang yang mati anaknya kecil, yakni anak kecil yang mati bagi syafaat kepada ibu bapa. Kemudian anak-anak yang berdoa kepada Allah untuk ibu bapa dia. Kemudian puasa. Kemudian syafaat orang yang sembahyang pada jenazah dan sebagainya. Banyak lagi sahabat-sahabat semua kita akan baca insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Jadi sahabat-sahabat semua, kita kena memahami akan keadaan ini. Kenapa? Sebab kita berada dalam kesulitan, ada dalam keadaan yang rumit pada hari akhirat. Kita perlukan kepada pertolongan. Jadi pertolongan-pertolongan inilah yang kita bincang untuk kita mendapat kesenangan di hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah, yang tidak ada manfaat kecuali dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Insya-Allah pagi esok kita sambung jenis-jenis syafaat dalam kuliah kita. Syafaat yang pertama, syafaat yang kedua, ya, syafaat yang ketiga, keempat hingga jenis yang ke-9 dalam kuliah kita pada pagi esok. Kalau saya sebut pagi ni 1-2 pun mungkin tidak habis. Saya berfikiran untuk saya habiskan syafaat ini dalam satu ceramah saya. 9 jenis syafaat kita akan bincang pada pagi esok insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sekadar itulah kuliah subuh saya pada pagi ini, 45 minit bersama saya. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat ini sebagai amal yang baik, amal yang saleh dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.